Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya minta maaf saya terlewat. Jarang saya bertemu dengan pelanggan, jarang. Memang hari inilah paling lewat buat. Ya, saudara Farhan pun tak ada kat sini. Farhan ke Fauzan? Fauzan. Farhan ya. Mana kalau program dekat Tampin itu saya lebih awal datang. Saya minta maaf sungguh-sungguh sebab terlewat. Sebab saya ada program tadi di Gemencih. Sempena Hari Ponggol. Hari Ponggol bukanlah masa-masa itu kita mengagihkan sedikit bantuan kepada masyarakat kaum India yang bukan sahaja berhadapan dengan COVID tetapi juga berhadapan dengan banjir yang teruk dekat Gemencih ataupun dekat Tampin, di antara kawasan yang agak banyak, di antara penduduk yang banyak pindah di Tampin. Daripada banyak pindah lah, ya, lebih kurang 500 lebih penduduk yang pindah, dan penduduk yang ada di PPS itu 1000 lebih. Kalau di tempat yang lain mungkin yang pindah tidak ramai, tapi yang terkesan dengan banjir itu begitu hebatlah. Misalnya di Jelbu dan sebagainya, itu begitu teruklah apabila banjir lumpur itu berlaku. Kalau kat Tampin tidaklah banjir lumpur, tetapi banjir itu datang secara mendadak juga, tetapi tidak disertai dengan lumpur yang hebat lah, seperti mana dekat Shah Alam ataupun dekat Hulu Langat ataupun dekat Temeloh. Itu memanglah kita tidak boleh menjangka sesuatu perkara yang di luar daripada dugaan lah, ya. Dengan lumpurnya sampai ke lutut bila dekat mentakap, itu suatu perkara yang kita tidak menjangka dalam soal itu. Ini adalah disebabkan mungkin faktor-faktor alam semula jadi yang mungkin disebabkan oleh manusia juga, ya, berlakunya perkara-perkara sedemikian rupa. Sebab perkara ini pun telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan berlakulah kerosakan di muka bumi ini adalah disebabkan tangan-tangan manusia. Maknanya muka bumi ini tidak akan berlaku kerosakannya kalau tidak ada tangan-tangan manusia yang merosakkannya. Itu sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran. Jadi sepatutnya kita berhati-hati dalam soal itu. Dalam soal pembangunan apa sekalipun kita kena berhati-hati, sebab Allah telah ingatkan kita dalam soal itu. Sepatutnya kita beringat dengan perkara itulah. Apabila kita nak membangunkan sesuatu tempat, itu harus dilihat dari berbagai sudut, ya, sudut environmentnya, sudut kemanusiaannya dan sebagainya. Dan saya tadi meraihkan masyarakat Ponggol itu bukanlah kerana soal kefahaman dia, tetapi ini adalah soal kemanusiaan yang perlu kita tangani, yang perlu kita hadapi, yang perlu kita dekati. Walaupun ianya berbeza agama, berbeza keyakinan dan kepercayaan, tetapi dari segi aspek kemanusiaan kita serupa saja, ya. Dari segi nilai kemanusiaan kita serupa, sebab nyawa kita serupa juga, darah kita serupa, daging kita serupa dan sebagainya. Dan inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia tidak memilih suatu latar belakang, tidak memilih dari segi aspek kefahaman agama, dan tidak memilih dari segi latar belakang kefahaman budaya ataupun keyakinan kepercayaan. Selagi ianya manusia, maka nilai kemanusiaan itu harus menjadi titik perkara yang amat penting di dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itulah apabila nilai kemanusiaan itu menjadi perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita, maka Rasulullah SAW apabila berpindah daripada Mekah ke Madinah, nilai kemanusiaan itu dititik beratkan. Walaupun Mekah dan Madinah itu terdiri berbagai kaum, berbagai bangsa dan berbagai kepercayaan. Ada Bani Kainuqa, Kairuza, Bani Nadir dan sebagainya, Muhajirin, Ansar, orang Islam, Yahudi,
ya, Nasara dan sebagainya ada dekat sana. Tetapi Rasulullah SAW meletakkan nilai kemanusiaan yang tak paling penting, bukan berdasarkan nilai keagamaan. Ya, kalau mungkin nilai keagamaan mungkin kita mengutamakan agama kita, tetapi oleh kerana Rasulullah SAW meletakkan nilai kemanusiaan itu menjadi suatu perkara asas yang penting, maka ianya mewujudkan satu sahifah Madinah, ya, dengan meletakkan peranan setiap agama, setiap kaum, setiap bangsa itu ada peranannya, ada tanggungjawabnya, ada 43 klausa, ya, perlembagaan Madinah itu semua ada dijelaskan dalam itu satu persatu. Ya, klausa yang paling penting yang saya lihat ialah meletakkan, Rasulullah meletakkan, dia kata ummatan wahidah, maknanya masyarakat Madinah itu umat yang satu, walaupun ianya berbagai bangsa, berbagai agama, dia kata ialah umat yang satu. Mana satu umat, walaupun dia berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza kepercayaan dan keyakinan. Dan ini sepatutnya yang menjadi asas kepada kita dalam kita bergerak, dalam kita berjuang. Tapi kalau kita meletakkan asas, ya, Malay and Islamic, susahlah kita kan? Susah kita daripada sudut itu. Kita akan mempertahankan, kita akan memperjuangkan soal keagamaan itu sendiri, tapi kita meninggalkan soal kemanusiaan. Itu yang dititik beratkan dalam soal itu. Oleh sebab itulah, ya, kalau kita betul-betul meneliti, ya, meneliti ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Khalaqal insana min alaq. Bagaimana manusia itu dijadikan? Maknanya dia bukan persoalan agama itu diletakkan dahulu. Persoalan manusia itu diletakkan dahulu. Bukan agama. Walaupun agama itu satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita, menjadi garis panduan, menjadi garis untuk kita hidup. Tetapi apabila turunnya ayat Al-Quran itu yang meletakkan bagaimana insan itu dijadikan, mana nilai kemanusiaan itu menjadi asas yang cukup penting. Jadi oleh sebab itulah bagi kita, ya, kalau kita terlibat dalam apa-apa sekalipun, makna nilai kemanusiaan itu menjadi asas pegangan kita. Oleh sebab itu kalau kita nak membantu ke, menolong ke, untuk kita apakah, ya, nilai kemanusiaan itu menjadi suatu perkara yang amat penting. Dan kalau ini kita bawa, mesej ini kita bawa, sudah pasti kita boleh bekerja sama dengan siapa saja. Sebab bangsa-bangsa yang lain, agama ataupun manusia yang lain, ia juga melihat nilai kemanusiaan itu. Ya, kalau kita melihat nilai keagamaan, maka Kristian akan membawa kekristianan, Islam akan membawa keislaman, ya, Hindu akan membawa kehinduan. Jadi akan berlaku suatu naratif yang berbeza. Tetapi kalau kita membawa nilai kemanusiaan itu di dalam asas gerak kerja kita, maka kita boleh berganding bahu dengan siapa. Sebab kita ini adalah manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi oleh sebab itulah sesuailah apa yang disebut, ya, di dalam ayat Al-Quran, bahawa Nabi Muhammad itu, ya, diutuskan adalah untuk memberi rahmat pada seluruh alam. Ini suatu perkara yang amat penting lah dalam kehidupan kita, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu, wahai Muhammad, untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Apa dia alam? Alam ini ialah sesemua yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang gaib, yang kita nampak ataupun yang kita tidak nampak. Itu semua dijadikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak nampak, hantu, syaitan, jin, apa benda lah, itu semua makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita harus hormati, hargai dalam soal itu, sebab itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih-lebih lagi kalau kepada manusia, kepada binatang pun kita harus hargai, kita harus hormati,
Ya, kita harus memuliakan, ya, selagi dia tidak mengancam kita, selagi dia tidak memudaratkan kita, selagi dia tidak memberi suatu perkara yang boleh menyebabkan kita, ya, terancam nyawa ke dan sebagainya, maka kita harus menghargai dan menghormati. Ini banyak cerita dalam zaman Rasulullah SAW bagaimana orang menghormati haiwan akhirnya masuk syurga walaupun ia dalam keadaan yang ketika hidupnya dalam keadaan melakukan jenayah yang agak berat, agak apa nama itu, sukar dimaafkan lah. Akhirnya dengan memberi minum kepada anjing yang kehausan, mengambil air daripada perigi dibagi kepada anjing yang kehausan itu, akhirnya dia meninggal dan masuk syurga. Bagaimana penghormatan manusia kepada haiwan? Tapi kita kecewa juga lah apabila berlaku pencurian dekat masjid dekat yang baru-baru ini diwar-warkan. Itu satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku oleh orang yang berpegang pada tahap keagamaan yang agak tinggi, ya, imam dan sebagainya. Ya, walaupun kita marah, walaupun dia mencuri, itu memang kita suatu perkara yang salah, suatu yang tidak betul, memang dilarang oleh Allah SWT. Dan mencuri ini pun kalau sampai tahap untuk dipotong tangan, potong tangan, itu hukuman dia. Memang kita marah, tetapi rahmatilah. Ini masalah rahmah nih, ya. Janganlah sampai kita menjatuhkan hukuman, bukan hak kita, bukan hak kita. Hak kita mungkin boleh tangkap saja, tetapi dari segi menjatuhkan hukuman bukan hak kita. Ya, kita boleh bawa kepada pendakwaan yang tidak jatuhkan hukuman ialah hakim, bukan orang biasa, bukan orang bukan imam, bukan Bilal, bukan Syiah, bukan apa. Itu tidak ada hak untuk kita menjatuhkan hukuman walaupun perbuatan itu salah. Ya, kita tidak tahu latar belakang budak itu, mengapa dia melakukan perkara-perkara jenayah seperti itu, kita tidak tahu. Tiba-tiba kita jatuhkan hukuman, tiba kita denda dia. Alangkah malu dia dengan tersebarnya, ya, video-video yang digambarkan seperti itu. Jadi ini tidak ada, itu bukan ajaran agama, ya. Itu bukan ajaran agama, itu mungkin ajaran dia punya semangat nafsu dan juga geramnya kepada individu yang melakukan suatu perkara yang memang kita benci, memang kita tidak suka dengan perkara-perkara demikian. Jadi oleh sebab itulah saya yakin dan percaya, ya, dengan penglibatan tuan-tuan dan perempuan di dalam apa nama ni, dalam gerakan Peace Malaysia, kan. Jadi suatu perkara yang cukup baiklah, dan saya ucapkan tahniah kepada JPM kerana telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang begitu baik, ya, di dalam meladeni ataupun mengambil berat tentang kehidupan masyarakat kita yang di negara kita sendiri. Saya yakin dan percaya kita menjadi fokus kita ialah mungkin di negara kita, tetapi ada juga di negara ataupun di luar negara itu juga, ya, kita ambil perhatian tentang perkara yang dihadapi oleh masyarakat seluruh dunia. Dan kita yakin dan percaya bahawa gerak kerja yang dilakukan oleh JPM ini bukan hanya terfokus kepada orang yang beragama Islam, tetapi juga, ya, terfokus kepada ataupun mengambil berat, menyinggung, ya, bangsa-bangsa dan juga, ya, etnik yang lain, ya, daripada bangsa selain daripada bangsa Melayu itu sendiri. Baik, kalau menyentuh soal tajuk yang disebutkan tadi, bagaimana mandat ataupun rahmat, konsep rahmah ini dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-harian, ya. Sebelum kita sampai ke situ, saya nak beritahu lah dalam soal rahmah ini, perkataan rahmah, rahmatan lil alamin, yang saya baca dari ayat Al-Quran tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Perkataan rahmah ini, ya, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, ya,
dia terdapat banyak pecahan-pecahan, ya, banyak pecahan, bermula daripada ayat yang pertama yang kita baca, yang di dalam surah ataupun dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun surah Al-Quran itu yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu yang termasuk perkataan ataupun elemen rahmah di dalam kehidupan kita sehari-harian itu sendiri. Dan kalau perkataan rahmah itu sendiri dalam ayat Al-Quran ada 116 tempat dengan kepelbagaian makna, dengan kepelbagaian pengertian, dengan kepelbagaian, ya, pendekatan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menggambarkan bahawa perkataan rahmah itu mengandungi makna yang kepelbagaian. Ya, bukan hanya rahmah itu kasih sayang, bukan. Ya, tetapi memanglah, ya, menjadi teras kepada rahmah ini ialah kasih sayang. Itu menjadi teras yang menjadi tunggak kepada istilah rahmah ini. Maknanya bagi kita, orang yang, ya, sebagai seorang insan yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan kamu, ya, manusia ataupun insan, kejadian ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Mana tak ada lagi lah kejadian yang di dalam dunia ini, makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan manusia. Walaupun yang saya sebutkan tadi bahawa banyak makhluk, ya, alam gaib, alam nyata, tumbuh-tumbuhan yang bergerak, yang bernyawa dan sebagainya, semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi makhluk yang terbaik adalah manusia. Sebab apa? Sebab semua yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain ada pada diri manusia. Ya, sifat ketakwaan ada pada diri manusia yang dimiliki oleh malaikat. Tapi malaikat tidak mempunyai nafsu. Di situ sudah kekurangan. Ya, manusia mempunyai nafsu. Ya, malaikat tidak mempunyai nafsu. Ya, malaikat mempunyai ketaatan yang sungguh kepada Allah, tak pernah, ya, untuk membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dijadikan sampai akhir, kalau dia tutup nak tiup sangkakala tu, itulah kerja dia. Tiup sangkakala tu, tunggu jelah. Ya, tak ada kerja lain dah. Ya. Kalau yang dahulunya ialah, ya, Jibril menurunkan wahyu. Wahyu dah tak ada lagi. Dia pencen dia. Apakah dia pencen? Kita pun tak tahu dalam soal itu. Tapi tugas dan tanggungjawabnya, ketaatannya tak pernah, ya, dia melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat manusia juga, ya, keingkarannya dengan Allah SWT ada pada diri manusia. Maknanya manusia ini ada sifat baik, ada sifat buruk yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Ya, tidak ada makhluk yang lain. Dan manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai akal, yang mempunyai jangkauan, boleh berfikir masa depan. Tapi makhluk yang lain tidak boleh berfikir masa yang depan, tak boleh fikir apa yang akan terjadi masa depan. Tapi manusia ada, elemen Toffler misalnya, ada memikirkan, ya, masa depan, sebagai contohlah. Demikian juga, ya, kalau kita melihat bagaimana, ya, ulama-ulama yang terdahulu, kita melihat akan ada pandangan-pandangan masa depan dia, ya, untuk dia memikirkan itu. Ini sifat manusia, ahsani taqwim, suatu kejadian yang aman, ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik kejadian. Jadi oleh sebab itulah, ya, sifat Rahman itu ada pada diri manusia. Ya, sifat Rahman ada pada diri manusia. Oleh sebab itulah apabila kita sebagai seorang kaki tangan kerajaan, kita tidak kebanyakan ada, ya, kadang-kadang kita bergantung kepada peraturan-peraturan buku je.
Ya tak? Itu sebabnya bila berlaku banjir baru ni kan, adalah timbul isu, mengapa tak jauh pun di antara Shah Alam sebelah menyebelah aja, tapi sebelah ni tak boleh pergi sini, sini tak boleh pergi sini. Sebab apa? Sebab dia punya tempat, lokasi yang berbeza, sempadan yang berbeza. Tapi kalau kita mempunyai nilai kemanusiaan, apakah persempadanan tempat itu menyebabkan kita aku tak boleh bantu ni sebab itu di luar daripada sempadan kuasa dan juga bidang kuasa yang ada pada dia. Ini yang berlaku. Mengapa berlaku sedikit kelencongan ataupun sedikit kelembapan dalam soal pengurusan dan pentadbiran kes banjir yang baru ini? Sebab masing-masing ikut buku. Ada juga malaikat hanya ikut buku je. Kalau catat kejahatan orang, kejahatan aja. Raqib dan atid, itulah tugas dia. Dia tak ada tugas lain. Taat dan patuh, catat je. Dia tak ada ikut, dia tak di luar jangkaan itu. Tetapi manusia ni ada nilai kemanusiaan itu. Ya, ada nilai kemanusiaan, malaikat tak ada dalam soal itu. Ini sifat yang ada pada diri manusia. Oleh sebab itulah ya, banyak ulama mengartikan dengan perkataan rahmah itu dalam ayat Al-Quran itu dengan kepelbagaian makna. Pelbagai makna. Antaranya makna yang ada dalam rahmah itu ialah dia kata rahmah ini ialah kasih sayang, satu. Yang kedua ialah kelembutan. Kasih sayang dan kelembutan. Oleh sebab itulah kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW hidupnya. Hidup Rasulullah SAW. Ya, kehidupan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah. Ya. Dengan orang lain, dengan keluarga dia macam mana? Mungkin kita dengan keluarga kita, alhamdulillah, kasih sayang kita amat tinggi dengan keluarga kita. Itu kita tidak boleh nak menafikan. Itu kita tidak boleh nak menolak. Memanglah kita dengan anak kita kasih sayang itu cukup tinggi. Tak tahulah kalau ada bapa yang tidak sayang kepada anak dia, tidak kasih kepada anak dia. Tidak seperti itu. Jadi maknanya kita tidak boleh nak menafikan soal itu. Tetapi dengan orang lain macam mana? Cuba kita fikir. Ya. Sifat kasih sayang kita, sifat ya rahmah kita kepada orang lain. Mawaddah warahmah. Kalau kita dengan isteri itu, ya, perkahwinan itu adalah tujuannya untuk mawaddah warahmah. Macam mana dengan orang lain? Kalau kita berbeza pandangan, berbeza pendapat, macam mana? Ya, ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Sifat rahmah dah hilang dah. Sifat rahmah dah hilang. Berbeza pandangan, berbeza pendapat, hendaknya kalau ahli politik lagi pula. Kan? Ini belum bicara soal tu. Memang baca ayat Al-Quran masa. Baca ayat Al-Quran hafaz, Masya Allah. Tetapi dari segi aspek implementation dia, pelaksanaan dia, kita pun tak tahu. Itu berlakunya kelompok dalam ahli politik. Tapi kalau organisasi yang lain ada tak? Di antara organisasi dengan organisasi yang lain ada tak? Berbeza pandangan pendapat kita ada apa? Ini kadang-kadang. Ini nilai rahmah ini. Bagaimana kita nak membentuk nilai ini? Rasulullah tidak macam itu. Walaupun orang benci dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tetap. Ini Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW dibaling dengan batu ketika dia berdakwah. Ya, tapi akhirnya Rasulullah datang, malaikat turun bertanya kepada Rasulullah SAW, aku nak angkat pakai batu ni, gunung ni nak timpa. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah kata jangan. Ya, mungkin orang tua-tua ni akan habis, aku nak generasi akan datang. Ini sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, demikian juga Rasulullah tidak dibenarkan masuk Mekah. Ya,
Ketika nak mengerjakan, kita Rasulullah dah pindah ke Madinah, nak masuk Mekah untuk mengerjakan haji ataupun umrah, dihalang. Oh, tak apalah, baliklah. Ya, berlakulah perkara-perkara yang tidak baik kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dapat masuk Mekah. Macam mana sifat Rasulullah? Dia kata kalau orang ni masuk ke rumah ibadat akan selamat. Kalau masuk rumah sahabat ini akan selamat. Kalau masuk rumah ini akan selamat. Akhirnya Rasulullah dapat mengerjakan umrah. Apa Rasulullah kata? Semua orang dimaafkan. Ini sifat. Sifat kita kan. Bagaimana kita nak mewujudkan sifat ini? Ini suatu perkara persoalan lah yang kita perlu tanya. Ini kelembutan ataupun rahmah ataupun kasih sayang yang timbul. Memang kita kata bahawa kasih sayang itu mudah diucap, mudah diungkap, tetapi dan untuk terjemahkan dalam kerja-kerja harian kita bukan suatu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Saya orang dakwah, masuk dalam politik memang sakit jiwa. Saya terus terang sebut ni, saya orang dakwah, masuk politik memang sakit jiwa. Ya, cantas mencatas berlaku. Orang dakwah dalam grup dakwah ada cantas-mencatas? Tak ada. Tanyalah saya apa itu virus, tak ada. Main tolak menolak untuk jadi presiden ada. Gitu. Semua tolak, tak nak. Tapi ahli politik nak macam tu? Tak ada. Tak ada. Hilang sifat rahmah. Betul. Serius. Tak ada kelemah lembutan, tak ada soal kasih sayang ni. Ucap je lah. Baik parti Islam, baik parti yang bukan Islamnya, sama. Saya pernah pergi ke Kelantan. Apabila orang tidak sesuai dengan, keluarlah daripada itu. Apa dituduh? Munafik lah, kafir lah, tidak jelas. Mana sifat rahmah? Ayat Quran bertabur dicakap. Sifat rahmah tak ada. Soal Nabi tidak begitu. Rasulullah menundukkan tidak begitu. Kan? Jadi inilah suatu perkara yang kita lihat bagaimana ya kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan kita sehari-harian hari inilah. Dan ada juga ya yang dimaksudkan ataupun yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ya pada kehidupan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW seorang yang tegas dalam mengambil keputusan. Ini rahmah. Kalau dia tidak tegas dalam mengambil keputusan, maknanya itu suatu sifat yang tidak rahmah. Sebab dia suatu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Yang betul kata betul, yang salah kata salah. Itu yang sifat rahmah. Jangan yang kita main tak boleh nak kata betul, tak boleh nak kata salah. Apa kata ganggu bagi gitu aja. Sifat rahmahnya yang betul kata betul, yang salah kata salah. Itu sifat rahmah. Barulah keadaan itu akan adil. Kalau yang salah pun kita diam, yang betul pun kita diam, susah juga. Banyak berlaku dalam masyarakat kita sekarang ini. Oleh sebab itu, kehidupan kita dalam bersihah sekarang ini, sifat rahmah dah kurang dah. Ya? Soal kejahatan banyak berlaku dalam masyarakat kita. Banyak perkara-perkara yang boleh kita perincikan dalam soal-soal yang sedemikian rupa. Jadi oleh sebab itulah bagi kita bahawa nilai rahmah dalam kehidupan kita sehari-harian ini, untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab, maka kita harus mempunyai ya perkara-perkara yang digariskan oleh kehidupan Rasulullah SAW, seperti Rasulullah mempunyai suatu nilai prinsip yang tegas dalam suatu perkara. Oleh sebab itu dah ada ayat Al-Quran menyebutnya dalam
bila berhadapan dengan musuh kita. Kita tahu dia musuh, kita tahu dia memang perkara yang orang yang memang zalim. Disebut oleh Allah SWT, katanya, datanglah berjumpa dengan Fir'aun, faqulu qawlan layyinan. Walaupun dia tahu Fir'aun tu zalim, tidak ada manusia yang paling zalim dalam dunia ini melainkan Fir'aun. Sebab apa? Dia mengaku jadi Tuhan. Ada orang dalam dunia yang mengaku jadi Tuhan? Setakat inilah, belum ada lagi kot yang melainkan Fir'aun. Memang zalim. Ya, tetapi Allah SWT perintahkan, ya, Nabi ini bukan Nabi Muhammad lah, tetapi maknanya dijebut dalam ayat Al-Quran bahawa kalau kamu bertemulah dengan orang yang sebegitu, ya, zalimnya, jahatnya dan sebagainya, apa kita bahasa yang kita nak gunakan? Faqulu qawlan layyinan, bahasa yang lemah lembut. Berbudi bahasa lah gitu, ya, walaupun kita tahu ini keadaan bagaimana kita nak membentuk masyarakat kita itu sendiri. Selain daripada itu, kalau kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW, ya, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai nilai-nilai rahmah pada dirinya, ya, apabila Rasulullah SAW, ya, melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh hikmah dan berhati-hati. Oleh sebab itulah Allah sebut dalam ayat Al-Quran, apabila sampai satu berita, ya, maka hendaklah kamu menilai. Dalam surah apa tu? Surah Naba, kalau tak silap lah. Betul? Bukan? Maknanya apabila sampai satu berita, hendaklah kamu bertabayun. Ini tidak kita sekarang ni. Oleh sebab itulah dia kita bila dalam dunia moden sekarang ni paling hebat, ya, WhatsApp, Masya Allah, ya, kadang-kadang tak betul pun 2-3 kali orang tu mati. Ini betul. Ini bukan suatu perkara yang boleh nafi, betul, ya. Mati tapi dinafikan, lepas tu mati balik, dinafikan. Ini dalam WhatsApp. Oleh sebab itulah Allah SWT sebut dalam Al-Quran, apabila sampai satu berita yang datang daripada orang yang kita pertikaikan dia punya nilai, dia punya sifat dan sebagainya, maka hendaklah kamu bertabayun. Jangan baik dapat je WhatsApp terus hantar, dapat je WhatsApp terus submit ke orang lain, terus forward ke orang lain. Jangan macam tu. Ya, kita tabayun dulu, ya, dalam soal-soal yang sedemikian rupa. Jadi kalau kita tidak bertabayun, maka apa akan berlaku? Perpecahan akan berlaku, pergaduhan akan berlaku, ya, pertengkaran akan berlaku, permusuhan akan berlaku, ya, masa muka akan berlaku. Jadi memudahkan kita untuk, ya, berlaku perpecahan dalam masyarakat. Oleh sebab itulah Rasulullah, apabila di antara sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, ya, apabila dia melaksanakan tugas yang tanggungjawab itu ialah dengan penuh, ya, berhati-hati, dengan penuh dia punya tindakan itu dengan, ya, suatu perkara yang amat dia tapis dululah untuk kita menerima maklumat-maklumat yang dilaksanakan. Jadi yang selain daripada itu, kalau kita lihat, ya, di antara sifat yang dimiliki, ya, sebab kita nak melihat Rasulullah itu sebagai qudwah hasanah, maka sifat rahmah itu ada pada diri Rasulullah dan disebut oleh, ya, di dalam beberapa hadis ataupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa apabila ditanya kepada Siti Aisyah apakah sifat Rasulullah SAW itu, maka sifat Rasulullah itu adalah Al-Quran.
Al-Quran itu sendiri. Jadi maknanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu maka kita kena ambil. Di antara sifat Rasulullah SAW ya, yang ada dalam ayat Al-Quran itu, dia melaksanakan sesuatu perkara itu dengan penuh objektif. Satu perkara yang dilaksanakan itu dengan penuh objektif, ataupun dia tidak buat sesuatu perkara itu biarlah suatu perkara yang betul-betul mendatangkan manfaat. Itu sebabnya kaedah fiqh ya, dalam soal tidak melaksanakan sesuatu perkara itu ya mestilah manfaat itu lebih daripada mudarat. Manfaat lebih daripada mudarat, walaupun ada mudarat tetapi manfaatnya adalah lebih. Itu kaedah-kaedah yang dikemukakan di dalam qawaid fiqh. Jadi oleh sebab itulah bagi kita ya sebagai orang yang terlibat dengan soal misi kemanusiaan ini, saya yakin dan percaya insya-Allah ya, apabila kita melaksanakan perkara-perkara itu mestilah perkara yang kita yakin. Yang kita yakin bahawa perkara itu perkara yang baik, dan yang kita yakin perkara itu mendatangkan manfaat, dan kita yakin perkara itu boleh, kalau boleh menyelesaikan masalah kemanusiaan itu sendiri. Maknanya GPM ini letakkanlah nilai kemanusiaan itu ya lebih daripada yang sepatutnya. Bukan perjuangan kita ini kerana perjuangan agama. Kalau kita meletakkan perjuangan kita ini perjuangan agama, maka sudah pastilah kita mungkin fokus kita lebih kepada agama kita. Tetapi kalau kita meletakkan perjuangan kita, mission kita ini ialah mission kemanusiaan yang dituntut oleh agama untuk kita laksanakan, maka kita meletakkan nilai kemanusiaan itu lebih daripada yang sepatutnya. Jadi oleh sebab itulah kita harus mungkin mungkin pandangan saya ini suatu perkara yang di luar daripada batas pemikiran. Jadi saya melihat bahawa kemanusiaan itu harus didahulukan. Walaupun kita yakin kita membawa mission agama, tetapi nilai kemanusiaan itu menjadi suatu perkara yang amat diutamakan. Sebab semua manusia memperjuangkan nilai kemanusiaan tanpa mengira agama, bangsa, tanpa mengira ya sudut etnik dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah bagi kita untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam soal ini, maka kita harus melihat orang yang lebih bawah daripada kita. Maksudnya sesuatu yang perkara yang hendak kita buat mesti mendatangkan manfaat dan juga mesti mendatangkan faedah kepada seluruh manusia, bukan kepada bangsa dan agama kita sendiri. Jadi oleh sebab itulah saya akan percaya kalaulah kita meletakkan diri kita sebagai insan yang terbaik dijadikan oleh Allah SWT, dan kita ini adalah makhluk yang diutuskan oleh Allah SWT di muka bumi ini untuk menyelesaikan masalah manusia, maka saya yakin dan percaya secara otomatik kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak membawa mesej Islam itu sendiri, tetapi apa yang kita laksanakan itu ya sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang kita bawa, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatik kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak menggambarkan suatu nilai keagamaan ataupun agama itu sendiri. Maknanya kalau kita membawa nilai kemanusiaan itu, dengan secara otomatik kita melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maknanya syariat itu kita letak, kadang-kadang orang lebih letak syariat ataupun syiar, bukan syariat. Syiar itu lebih tentang dia punya ya substan itu tidak dilaksanakan. Syariat itu nampak hebat, tetapi substan syiar itu nampak hebat ya, tetapi substan
tidak dilaksanakan. Bagi saya, bagi kita, ialah substan itu amat penting untuk kita laksanakan. Secara otomatik syiar itu akan dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-harian. Itulah pandangan saya, supaya kita dapat bekerjasama melaksanakan tugas dan tanggungjawab membela soal kemanusiaan itu, ya, sehingga kita dapat membina kekuatan dan dapat kita menterjemahkan syiar itu dalam bentuk yang lebih hebat apabila kita melaksanakan substan ataupun isi kepada syiar, ataupun isi kepada syiar itu adalah penting daripada kita mewar-warkan syiar itu sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.